Okey dah? Sekejap. Okey. Sekejap saya share screen. Uh, Ayo, kenapa tak boleh share screen? Sekejap Okey. Okey, dah buka dah? Dah sir. Semua dah Alright, okay. So, untuk kita nak buat tracking ni, okay, ada few things yang kita kena take notes lah. Alright, okay. Whenever kita play around dengan effects dekat dalam kita punya Adobe After Effects, okay, ada satu benda yang saya rasa saya terlupa nak remind you awal-awal lah masa yang kita mula-mula tu. Alright, okay. Yang di mana apabila kita nak menggunakan effects, tak kisahlah apa-apa what kind of effects yang kita nak apply dalam kita punya video maksudnya video, maksudnya kalau kita ada import video daripada luar, lepas tu kita nak masukkan dekat dalam, macam for example tadi saya ada bagi dua video, so kita nak gunakan video tu dan kita nak apply effects. Okay, untuk kita apply effects pada kita punya video, kita kena make sure yang kita punya composition tu kena sama setting dengan kita punya video. Alright, di mana sebelum ni saya selalu minta awak, okay, kita create new composition, kita ambil 1080p 1080 times 1920, lepas tu kita setkan 29 frame per second, betul kan? Lepas tu baru kita import kita punya video kita dekat sini dan kita drag letak kat bawah. Alright, okay, itu betul, tak salah. Sebab apa? Itu kalau kita tak apply apa-apa effects. Tapi jikalau kalau kita nak apply effects pada video yang kita import, kita tak digalakkanlah untuk buat new composition. Sebab apa? Kita risau the new composition tu tak sama setting dengan kita punya video. Right, okay. So make sure bila the next time bila kita nak buat, kita dah plan, okay, yang ni aku nak buat effect, video ni aku nak buat effect, video ni aku nak buat effects. Kita kena make sure yang kita punya setting dalam After Effects mesti sama dengan kita punya video. Dia punya size, dia punya frame, dia punya FPS, semua kena sama. Sebab apa? Bila ada lari sikit, dia akan menyebabkan kita punya video tu akan jadi tak cantik. Right, okay. So apa yang kita nak buat? So kita ada dua video. Satu video jet ski. Video jet ski tu dia punya size 720 times 1080. Satu lagi adalah video yang Mac ataupun komputer saya dekat atas meja. Yang tu size dia 1920 times 1080. So ada dua berbeza dia punya footage. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak pakai video jet ski dahulu. Okey. So untuk pakai video jet ski, kita pergi kepada new composition from footage, klik pada yang di mana satu pop up yang di mana dia minta kita untuk import kita punya video tu lah. Yang video mana yang kita nak jadikan tu. So jadi saya punya video tu saya letak kat desktop, nama dia adalah jet ski. So saya klik pada ni, jet ski ni, tak ada option, tak ada apa, terus tekan open. So bila dia open, dia akan import, dia automatically akan set up kita punya timeline ni based on pada video yang dah ada. Alright. Okey dah? Dah sir. Semua dah Right. Okey, sekarang ni cuba ambil awak punya playhead ni, cuba drag ke depan ke belakang. Ada lagging tak? Lagging teruk ke tak lagging teruk?
Lagging teruk ke tak lagging teruk? Ada sikit. Sikit lagging, alright. Okay. Jikalau siapa-siapa ada lagging, okay. So pergi dekat sini, nampak kat sini dekat bawah ni. Ni nampak kat sini, dia ada tulis full. Nampak tu full. Okay, tukarkan full tu jadikan half ataupun third. Maksudnya kita kurangkan dia punya view resolution kat sini supaya cepat untuk kita nak render. Nampak kita nak playback tu kita nampak cepat lah. Tapi dia memang akan pixel lah, pixelate. Tapi at least kita boleh apa tu view lah, tengok macam mana dia punya tu. Jangan risau bila kita render dia memang akan render full. Cuma waktu kita nak bekerja ni sahaja dia akan jadikan resolution tu half. So at least kita boleh nampak lah secara kasar dia macam mana. Alright, okay? Boleh jadi? Jadi? Jadi sir. Alright, okay. Okay, done. Okay, now apa yang kita nak buat dekat kita punya footage ni, alright, okay. Footage kita yang 10 saat ni tak silap saya. Alright, okay. 10 saat ke panjang sebenarnya ni? Sekejap Dua 5 saat. Footage ni 5 saat Okey. So kalau kita kepada footage ni, ini adalah gambar jet ski. Video jet ski lah. Okey, video jet ski yang dia berjalan. Okey Alright, okey. So normally apa yang kita buat selalunya, kita letak tag seketul. Okey, letak tag seketul. Saya tunjuk sampel Awak tak payah buat tau. Saya tunjuk sampel saja. Yang di mana kita create dekat sebelah sini. Dekat kita punya track ni. Okey, text. Okey. So kita buat new dan selalunya kita akan apply text lah. Katalah ini awak nak buat awak punya video promo. Okey, awak apply text dan awak tulis kat sini okey. So awak akan buat teks macam ni lah. Okey. Selalunya kita akan buat teks macam ni. Lepas tu kita setkanlah kita punya teks tu kita nak letak besar mana. Okey. Kita adjust lah kita punya teks punya sizing and everything. Alright. Okey. So depends on pada apa yang kita nak buat. Okey. So selalunya macam ni lah. Awak akan buat teks awak macam ni. Alright. Okey. Lepas tu awak akan posisikan dekat mana awak nak. Okey macam ni. Lepas tu video awak ni akan play. Video awak ni akan main lah. So lepas video awak ni akan main. Perkataan jet ski tu jadi macam tu lah. So bukan kata tak cantik-cantik. Tapi dia jadi macam flat, kosong. So jadi kita nak buat something yang ada variety sikit. Nampaklah kita ni adalah professional. Alright. Okay. So apa kita nak buat sekarang ni, kita nak letak teks ni supaya dia boleh follow. Dia boleh follow kita punya jet ski ni. Alright, maksudnya kita nak track kita punya jet ski. Supaya nampak dia lebih, orang kata apa, immersive lah. Nampak lebih cantik dan menarik apabila orang tengok video. Orang tahu, oh cantiklah budak ni apply dan sebagainya. Right, okay. So apa yang kita nak kena buat, kita kena pergi pada sebelah kanan. Sebelah kanan ni awak akan nampak pelbagai apa tu tab. Ada info, preview, effects. Lepas tu kita ada paragraph, character. Alright, betul? Ada kan? Alright, okay. Cuba awak cari ada satu tab tu nama dia tracker. Kalau tak ada tracker, pergi dekat sini awak ambil sini dia tulis tu motion tracking. Okay, motion tracking. Tekan pada motion tracking, nanti dia akan keluar mana? Ni tracker ni. Okey. Dia akan keluar tracker, perkataan tracker ni. Yang ni. Ada tak? Ada sir. Alright. Okey. Semua ada jumpa?
Ada jumpa. Alright, okay. So kalau kita pergi dekat tracker ni, okay, so dia dah, ini adalah shortcut lah sebenarnya dekat dalam kita punya effects ni pun ada. Okay, you guys boleh cari dekat effects lah. Pergi kat window effects, nanti dekat effect ni ada, memang ada tracking lah untuk you guys tracking. Tapi this ada shortcut lah, you guys boleh pergi tengok Okay, so dekat sini dia dah bagi 4 tracking, warp, stabilize. Siapa yang belajar video dengan saya, awak tahu warp, stabilize ni apa? Okay, ini untuk kita nak stabilizekan kita punya video. Okay, lepas tu kita ada motion, track motion. Lepas tu kita ada stabilize motion. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita tak track camera, kita nak track motion. Okay, kita nak track kita punya motion. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak track kita punya motion, kita nak track pergerakan. Okay, so kita klik pada kita punya track motion. Bila kita klik pada kita punya track motion kita ni, dekat tengah-tengah ni akan keluar satu tracking point. Yang dia ada satu kotak besar, satu kotak kecil dekat tengah-tengah. Ada? Ada. Okay, alright. Okay, make sure kita punya yang playhead tu dekat depan kita start paling awal sekali. Senang kita nak follow up dia Alright. So apa kita nak buat, sebenarnya kotak ni kita boleh ubah posisi yang mana kita nak. Alright, okay. Kita boleh gunakan mouse kita, kita boleh ubahlah posisi yang mana kita nak. Alright, okay. Alright, bila kita klik, awak perasan dia akan ada dua box. Satu box dekat luar, satu lagi box dekat dalam, betul? Ada? Betul, sir. Ada. Okey. Apa kegunaan box dekat luar, apa kegunaan box dekat dalam? Alright, okey. Box yang dekat luar ni, okey. So macam mana saya dapat point-point ni, kita klik dulu Kita klik pada box nanti dia keluar point-point. Okey. Saya nak cerita box yang dekat luar. Box yang dekat luar ni adalah area yang di mana kita nak kita punya tracking. Komputer ni tracking dekat dalam kawasan mana. Katalah for example dekat dalam kawasan ni je kita nak kamera tu tracking, cari kita punya point. Okay, so kita boleh kecil ataupun kita boleh besarkan dia, terpulang pada kita lah kita nak buat yang macam mana. Alright, okay. Manakala yang dekat kotak dekat dalam ni adalah kita nak setkan kita punya point. Okay, yang mana benda yang dia nak tracking. Okay, apa yang dia nak tracking. Okay, so untuk kita nak buat kita punya tracking point, apa yang kita perlu buat adalah kita kena make sure kita cari satu point yang di mana pertama dia mempunyai color yang paling kontra. Kontra maksudnya color dia ni lain daripada color-color yang ada dekat dalam footage kita. Okey, kena ingat dia orang dalam sistem dia tak tracking by AI lagi, dia masih tracking by color. Okey, dia akan ada waveform color, dia akan tracking by color. Maksudnya color numbers tu, kod tu dia dah ambil, so dia akan cuba cari color kod yang sama. Dia belum lagi ada tracking AI. Okey, ini hanya just normal tracking. Yang pertama kita cari satu objek yang dia mempunyai color kontras yang berbeza. Yang kedua, objek yang color kontras yang berbeza tu kalau boleh jangan ada berselindung di sepanjang kita punya footage. Maksudnya tak nak tiba-tiba dia hilang, dia keluar balik, dia hilang, dia keluar balik, tak nak. Kita nak dia sentiasa ada supaya kita punya tracking point tak lari. Okey. So kalau saya ubah saya punya tracking point ni, tengok saya ubah saya punya tracking point. Sekejap Okey, sekarang ni saya ambil saya punya tracking point ni, saya ubah dulu sebelah tepi ni. Okey. Kalau perasan kita tengok pada jet ski ni, kita akan nampak dia ada warna putih biru-biru dekat badan jet ski. Lepas tu ada warna oranye dekat tempat duduk berada tu. Betul? Ada kan? Betul. Okey. So kita playback dulu kita punya footage, kita tengok. Okey. So kalau ikutkan by logic, kita ada warna merah tu memang obvious. Memang merah tu memang kita boleh track lah, kita boleh track. Tapi bila sampai yang belakang ni dia dah start hilang. Sebab apa? Yang Mamat tu ataupun brother tu dah cover kita punya color merah. Alright, okay.
Tapi masih lagi visible lah kalau you guys nak apply. Okay, kita try apply dulu. Kita try apply merah sebab merah ni dia warna yang kontra. Alright, okay, yang warna merah ni lah, warna merah-merah oren ni. So apa yang perlu kita buat adalah kita ambil kita punya track point ni. Okay, kita ambil kita punya track point. Okay, kita letak betul-betul yang X tu, kalau awak nampak dia macam ada magnifying glass kan. Okay, letak betul-betul X tu dekat color oren ke merah-merah tu lah. Okay, so letak betul-betul dekat color oren merah tu. Okay, lepas tu kita kecilkan dia punya coloring area tu. Alright, okay, dan kita resizekan dia punya tracking area, tempat dia nak mencari area tu. Alright, supaya lebih precise dia punya tracking tu. Ya. Yeah. Fokus yang orange tu lah. Yang oren tu. Kita cuba oren dulu sebab oren tu paling kontra dengan color-color lain. Okey dah? Semua dah set kan you guys punya tracking point? Dah sir. Alright, okay. So lepas kita dah setkan kita punya tracking point, settle dekat kita punya tracking point tu, alright, okay. So apa yang kita nak kena buat adalah kita nak kena tengok dekat sebelah sini, yang sini, kita check dulu, okay. Apa jenis tracking yang kita nak buat? Kita ada nama, kita punya source kita adalah Jetski, kita punya current track adalah track 1, tracker 1. Lepas tu kita ada transform, stabilize, panel, corner, pin, raw. So kita nak transform, okay. Alright. Lepas tu kita ada position, rotation dan juga scale, okay. So yang kita tak akan buat rotation dan kita tak akan buat scale. Kita tak akan buat apa dia nak membesar ke semua, tak ada. Kita hanya nak buat position saja. Okay, sebab kita nak dia track satu saja, kita tak akan ada buat rotation dan sebagainya. Alright, okay. So once dah dapat tu semua settle tu, apa yang kita perlu buat, kita kena tekan, awak nampak bawah tu ada satu perkataan analyze. Nampak ada satu perkataan analyze? Nampak sir. Dekat analyze tu ada button play, dia button forward lah. Tekan button forward. So tekan button forward tu sahaja. Nanti komputer awak akan analyze sendiri. Dia akan main, dalam masa sama dia akan analyze, dia akan cuba tangkap. Okay, dia akan cuba capture. Alright, okay. So far saya punya okay, cantik, dia follow, tak jadi masalah, dia memang follow cantik. Okay, dia tak lari. Alright, alhamdulillah. Alright, okay. So saya punya tracker memang cantik. Okay, tengok saya playback balik Saya playback balik saya punya tracker. Tengok bila saya tekan playback balik.
Dia punya tracking dia memang cantik. Tak lari langsung. Mana saya punya tracker tadi? Okay. Nampak? Dia tak lari langsung. Dia memang follow. Alright, okay. Dia follow saya punya tu nampak? Alright, cantik. Dia tak lari kiri kanan, dia memang ngam-ngam dekat kita punya jet ski tu. Alright, okay. Okay, awak tracking dulu. Sir, Ya. yang garis tu memang keluar, dia ada. Memang dia ada. Jangan risau. Garis tu memang ada. Dia nak bagi tahu kita punya tracking point. Itu semua garis tracking point kita. Biar je, tak apa, jangan risau. Okay, basically awak punya kena tracking point dia kena macam ni lah, almost macam ni. Kalau tiba-tiba nampak tracking point awak lari dia tempat lain tu, maksudnya awak punya tadi masa mula-mula kita setting awal tu tak cantik. So kena setkan balik, redo balik, buat balik, tekan reset yang sini, nampak kat belah kanan ni, siapa dia punya tracking tak cantik, tekan reset kat sini, you guys start balik pada mula, setkan balik you guys punya point, bagi cantik ngam-ngam, lepas tu kita analyse balik. Okay. Okey dah, semua dah analyse? Dah, sir. Ada siapa lagi yang belum analyse? Semua dah analyse. Saya rasa footage ni pendek, so dan dia punya size pun kecil, so saya rasa tak ada isu lah kalau kita nak analyse, tak payah lama-lama dia kejap je. Boleh dah Siapa bagi mesej tu? Saya tak boleh baca. Saya tengah buka skrin saya ni. Dah. Dah, sir. Okey, cantik Okey. So, sekarang ni kita dah ada data. Yang awak nampak ada garisan macam warna biru tu, itu adalah data kita punya tracking point. Okey. So, sekarang data tu dia masih lagi terapung. Terapung maksudnya kita tak tahu kita nak letak kat mana. Kita tak boleh letak data tu dekat atas kita punya video, sebab video tu hanyalah dia punya references sahaja. So kita dah ada data tu. Sekarang ni kita kena transfer data yang kita punya tracking point tu. Okay. So macam mana kita nak transfer data kita punya tracking point? Kita pergi dekat kita punya track bawah ni. Okay, dekat track bawah ni kita create new. Okay, new. Kita ambil null object. Okay, null object ni adalah satu layer yang dia tak ada apa-apa, dia kosong. Okey, so kita nak apply data ke dalam layer kosong ni. Okey, pergi dekat bawah tu, right click, ambil new, lepas tu klik pada null object. Okey, so once kita dah klik pada null object, dia akan buat satu layer. Layer ni memang ada dia tak ada isi, dia tak ada apa-apa, dia memang transparent. Dia dikenali sebagai null object, objek kosong lah. Alright, okey. So bila kita dah ada null object, kita pergi balik kat kita punya tracker yang sebelah kanan ni. Okey, nampak tak ada satu button tu nama dia edit target? Ada, sir. Okey, klik pada edit target.
Okay, bila kita klik pada edit target, dia automatically akan tanya layer mana kita nak apply. So since kita ada dua layer sahaja, jet ski dan juga null, so kita select, dia automatically akan select pada null object dan kita klik OK. Okay, bila kita klik OK, apa yang dia akan buat, semua information tracking tu dia akan apply pada kita punya null object. Alright, okay. So bila kita dah klik OK, null object tadi? Dah. Okey. Pergi balik dekat kita punya tracker tu, nampak tak ada perkataan apply? Ada tak? Tadi tak ada apply, sekarang ni tiba-tiba ada apply, betul? Ada. Okey, klik apply tu. Bila klik apply, dia akan tanya kita nak track tu, kita nak apply untuk paksi X ataupun paksi Y, ataupun kita ada option lain X saja ataupun Y sahaja. Kita nak ada tracking menegak sahaja ataupun melintang saja. Since that kita nampak kita punya boat ni bergerak daripada kiri ke kanan, so basically kita akan ambil X dengan Y lah. Okay, so kita X dengan Y. Okay, lepas tu awak tekan OK. Bila tekan OK, apa yang dia akan buat, data-data semua tu tadi dia akan masuk kat dalam null object. Awak perasan tak, null object ni dia punya track dia warna merah. Kita punya yang tracker ni pun tukar jadi warna merah. Kalau saya tukar null object saya ni, okay, saya tukar warna pink, dia akan jadi warna pink. Maksudnya tadi data-data tu, okay, saya tukar warna blue okay, dia tukar jadi warna biru. So maksudnya data-data yang kita dah kutip tadi, dia dah simpan, store dekat dalam kita punya null object. Null object ni adalah satu layer yang memang kosong, tak ada apa-apa, tapi kita boleh gunakan untuk simpan data. Okay, setakat ni ada siapa-siapa yang terlepas tak boleh follow? Boleh? Boleh saya, so far so good. So far so good boleh tak ada masalah Alright, okey, cantik, alhamdulillah. Alright, okey. Okey, next boleh kita continue? Alright, okay. So, kita dah ada kita punya tracking point. Okay. Once kita dah ada kita punya tracking point, now apa yang kita nak buat, kita kena create kita punya text. Okay. Sebab kita nak buat text kita follow kita punya ni. So, apa kita perlu buat, pergi pada kita punya timeline ni, kita drag dulu kita punya playhead ni kepada permulaan. Okay. Sebab kita nak track dia paling awal lah. Okay. So track dia paling awal, selalunya saya tak ada letak pada awal-awal sangat lah. So nampak macam pelik, saya letak depan sikit. Okay, maybe for example lepas 10 frame ke, lepas 9 frame ke. So saya setkan ni kepada 10 frame lah, lepas frame yang ke 10. Itu terpulang pada awak, tak semestinya ikut saya Alright, okay. So saya setkan kepada frame yang ke 10. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak buat satu lagi layer. Satu lagi layer baru, iaitu layer text. So kita boleh right click, kita boleh ambil new dan kita boleh ambil text. Okey, kita klik pada text. Nanti dia akan keluar text punya layer. Okey. So dekat sini you guys boleh buat apa-apa wordings yang you guys nak lah. Alright, okey. So apa yang saya boleh buat kat sini, saya tulis itu promosi jet ski. Okey. Saya tulis tu promosi jet ski. Alright. Okay. Settle promosi jet ski. Now kita boleh adjust dekat kita punya ni sizing, kita nak size apa, nak kecil ke, nak besar ke. So saya letak tak adalah apa tu besar sangat, saya letak kecil saja. Alright, okay. Dan saya posisikan dia okey. Saya posisikan dia betul-betul sebelah yang ni lah. Okey, sebelah jet ski ni, ataupun atas sikit lah. Atas sikit. Saya kecilkan sikit. Okey. Tukar color.
Okay, so saya adjust lah. Okay, 50. Okay, dah? Dah buat teks? Dah, sir. Dah, sir. Right, okay. So, sekarang ni kita dah ada 3 layer. Layer pertama adalah kita punya teks, layer kedua adalah null object, layer yang ketiga adalah kita punya jet ski. Okay, so kalau kita play kita punya video sekarang ni, okay, just kalau kita play saja, kita render, awak takkan dapat apa-apa, awak akan dapat kosong. Teks tu dia akan remain pada tempat tu je, dia tak akan berubah apa benda pun. Okay, dia tak akan berubah apa benda, dia akan remain dekat situ sahaja. Alright, okay, dia tak mendatangkan apa-apa effects. Okay, so now apa kita nak buat? Kita nak dia follow kita punya tracker tadi. Yang tracker yang kita dah buat tadi tu lah, yang kita buat pada null object. So apa yang nak kita kena buat adalah kita kena parentkan. Parent adalah kita kena letakkan dia untuk dia boleh reading tracking tadi dekat kita punya null object. So macam mana kita nak buat? It's very simple. Pergi dekat kita punya layer ni. Okay, dekat layer ni. Awak pergi dekat layer yang atas ni, yang kita punya teks tu. Awak perasan tak dekat hujung tu ada satu perkataan none? Ada jumpa none? Ada. Okay, klik pada none tu. Okay, dia ada bagi dua option, null dan juga jet ski. So kita punya data tracking tadi dekat mana? Dekat null kan. So kita klik pada null ni. Okay, so kita klik pada null. So apa yang dibuat sekarang ni, yang teks ni dah baca data yang ada pada kita punya null object. So secara langsungnya teks tu dah baca kita punya tracking punya data. So apabila kita tekan play nanti, kalau kita playback lah, kita akan perasan yang kita punya ni akan follow kita punya jet ski tu. Right, okay. So sekarang ni kita boleh positionkan lah betul-betul lah. Okay, sekarang ni kata macam for example this one, saya ubah sikit, saya letak dia ni dekat bawah sikit. Saya punya teks dekat bawah sikit. Macam ni. Alright, okay. Saya letak bawah sikit. Right, okay. Dan saya nak saya punya teks ni dia bermula pada saat yang ke-10 lah. So saya drag yang ni ke depan. Yang merah ni ke depan lah. Okay, supaya yang sini tak ada teks. Yang awal-awal ni tak ada teks. Okay, so, bila jet ski tu dah masuk, baru masuk dekat dalam kita punya ni. Right, okay. So now apa yang kita boleh buat? Kita dah boleh mula render. Okay, so awak boleh start render. Awak boleh start video. Sekejap Okay, so bila kita dah render, kita akan nampak. Alright, okay. Kita punya teks tu dia akan follow kita punya boat tu. Nampak? Perasan tak? Jadi tak?
Semua jadi? Sorry. Saya pergi off suara. Jadi tak? Jadi tak? Jadi kan kawan? Jadi sir. Alright. Ada siapa-siapa yang tak jadi ah? Semua jadi? Jadi. Alright. Jadi. Alhamdulillah. Okey, bila semua jadi, okey, ingat tak hari tu masih mula-mula saya ajar awak macam mana kita nak buat animation pada kita punya text tu? Ingat tak animation yang kita buat pada text tu? So animation tu pun kita boleh apply pada kita punya text. So kita apply animation, dalam masa yang sama kita buat tracking. So dia akan follow lah kita punya tracking point kita. Alright. Siapa yang belajar dengan saya dulu semester lepas kelas video post production, saya memang ada ajar juga awak tracking. Tapi tracking ni adalah based on kepada human tracking lah. Maksudnya pergerakan tangan dan sebagainya. Okey, saya rasa ada 2-3 orang pelajar dalam ni yang pernah belajar dengan saya dulu. Okey, yang di mana kita ada kita punya human tracking lah untuk kita track kita punya human punya body. Okey, dan kita boleh track. Dia konsep dia sama. Cuma yang ni kita tracking boat. Kalau manusia kita tracking manusia lah. Pernah nampak kan ada orang boleh buat teks tu bergerak mengikut tangan manusia kan? Itu dia menggunakan tracking point yang sama. Cuma syarat dia cari point yang betul-betul ada kontra. Okey, dan kalau boleh point tu jangan tiba-tiba dia berselindung. Itu saja. Dapat tu awak boleh buat tracking point cantik, insya-Allah awak punya tracking point ni akan jadi cantik. Alright, okey. So bila kita dah buat kita punya tracking point ni, okey, sekarang ni teks ni adalah masih lagi raw. Raw maksudnya kita masih lagi boleh tukar. Kita nak tukar kita punya teks apa, kita nak tukar kita punya font apa, semua boleh. Dia adalah available untuk tukar semua. So tak ada masalah. So you guys boleh tukar lah apa-apa wording you guys nak tukar. You guys nak tukar tempat pun boleh, tak menjadi masalah. Alright, okey. Itu salah satu first basic macam mana kita nak buat tracking. Boleh follow? Boleh sir. Boleh follow. Alright. Okay, kita go for 10 minute breaks. Lepas tu kita sambung, kita pergi masuk advanced tracking. Boleh menggunakan clip yang nombor 2 pula. Boleh? Boleh sir. Alright. Boleh sir. Siapa tak datang lah? Oh, ramai tak datang ni. Saya panggil nama jap. Amin ada? Amin tak ada. Amin Akmal tak ada. Anissa? Anissa ada? Ada tu tadi dia masuk. Oh, ada. Azmi Firdaus? Tak ada. Farida? Saya sir. Alright. Muhammad Hafizul Amin? Saya sir. Alright. Muhammad Aiman? Saya. Alright. Muhammad Azim Mushid? Saya sir. Ada. Muhammad Efi Ezri? Tak ada. Muhammad Syafiq Hasan? Saya sir. Alright. Nur Edrina Fitria? Ada sir. Alright. Nur Hazwani Husna? Saya sir. Nurul Ashikin? Saya sir. Alright. Nurul Najwa Atika? Tak ada. Saidatul Syuhada? Tak ada. Saifuddin? Ada sir. Apa? Siapa yang ada? Siapa? Saidatul Syuhada? Ya. Okey. Saifuddin? Saifuddin tak ada. Syazira? Saya sir. Alright. Siti Khadijah? Ada sir. Alright. Sonia? Sonia tak ada. Alright.
Okay, kita go for break, nanti kita sambung balik.
Okey, boleh kita sambung? Boleh, sir. Alright, Boleh, okey. sir. Yang ni awak boleh save, file ni save. Save as. Okey, file ni save. Nanti ikut nanti nak buat final project ke benda, tahulah reference dia macam mana Alright. Okey, namakan dia ni tracking. Okey. So boleh save. Okey dah? Dah, sir. Alright, okey. Sekarang kita nak tengok advance punya tracking. Okey. So kita pergi kat file, kita buat kita punya project baru, new project. Okey. Sama juga macam tadi, kita pergi new composition from footage. So kali ni ambil footage yang ada back saya tu. Okey. Ambil footage yang ada back saya. Dia punya footage size dia adalah 1080 times 2920. Okey. So ini adalah saya punya footage lah. Okey. Semua dah load dah? Dah boleh? Dah buka? Yes. Dah Right, okey. Kalau kita playback kita punya video ni, okey, kita playback, you guys boleh tukar lah. You guys nak bagi dia full ke nak half okey. Saya maintain kepada full saja. Okey, jap. Saya punya full pun tak boleh. Saya tukar half lah. Right, okey. So bila kita play video tu, kita akan nampak kita punya kamera kita ni bergerak okey. Kamera kita ni bergerak, okey. Dia pergi dekat meja tu, okey. Kita akan nampak dia bergerak seolah-olah kita nampak macam ada dimensional punya space ataupun area. Okey. Tracking biasa tu lah. Okey, kita boleh apply nama tracking. Okey. Tapi kali ni kita nak go lebih a bit advance sikit. Advance di mana? Kita nak buat yang di mana teks tu dia berada pada atas meja. Okey, dia berada pada atas meja seperti sebenarnya teks tu memang ada atas meja walaupun asalnya tak ada. Okey. So kita nak buat teks tu letak atas meja supaya kita boleh track. So jadi kita nak buat tracking, kita nak collect data dia supaya kita boleh apply pada kita punya teks dan kita boleh letak teks kita atas meja. Maksudnya kalau biologic sebenarnya kita shoot teks sekali dengan kita punya objek. Macam tu kita nak buat. So kita nampak dia macam 3D sikit. Ada 3 dimensional punya space. Right, okay. So footage yang saya bagi awak dia punya durasi adalah 7 saat. Okay. So apa yang kita nak buat kali ni sama juga macam konsep yang tadi juga. Okay. So kita letak kita punya playhead dekat depan. Okay. Dah? Semua dah letak playhead dekat depan? Dah, sir. Alright, okay. So now apa kita nak buat adalah kita pergi dekat kita punya atas ni, sini tak ada tau. Kita ada tracker semua ni lah. Okay, so kita kena pergi dekat kita punya yang arrow ni. Nampak dekat atasnya ada default, learn, standard, semua screen library. Lepas tu ada arrow. Klik pada arrow tu. Okay, klik pada arrow tu. Cari perkataan effects. Okay, klik pada arrow, cari perkataan effects. Bila awak tekan pada effects, okay, dia akan ada satu tab effects dan juga preset. Okay, tekan pada tab effects dengan preset tu, dia akan bagi you list bunch of effects yang ada dekat dalam kita punya sistem. Alright, okay. Ada tak effects dan juga preset? Ada. Alright. Okay. So apa kita nak buat sekarang ni adalah pergi dekat yang magnifying glass tu.
Okay, kita nak pergi kat search button tu. Type dekat situ kamera. Type kamera je. Okay, nanti awak akan jumpa ada satu ni. Nama dia 3D Camera Tracker. 3D Camera Tracker. Jumpa? Betul. Okay, so sekarang ni kita dah jumpa 3D Camera Tracker. So apa kita nak buat? Klik pada 3D Camera Tracker ni, drag, letak dia dekat dalam kita punya layer kita, layer video kita. Okay, drag letak pada layer video, nanti dia automatically akan analyze kita punya footage. Okay, dia akan analyze kita punya footage. Yang tu biarkan je, tak payah buat apa-apa. Tak payah nak set point, tracking point semua tak payah. Dia akan analyze. Okay, so analyze ni depends pada kita punya speed of kita punya CPU dan juga GPU lah. If laju, lajulah dia track. Ataupun dia analyze. Kalau slow kita, slow lah dia track. Okay, so kita biar dulu masa bagi dia track. Saya share balik screen. Okay, lepas kita dah apply tracking tu, okay, alamak. Kejap.
Ayo, tak boleh share screen. Okey. Right, okey. Alright. Okey, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh sir. Okey. So, bila kita dah apply 3D tadi, 3D tracker, dia sebenarnya kejap je. Sebab saya buka 3 recording system dalam satu masa, itu yang jadi slow. Jadi saya dah off, ni saya dah buka balik. Okey. Bila kita dah apply, dia dah analyze, lepas tu dia dah soft camera, apa awak akan nampak dekat atas awak punya video tu, awak akan nampak ada marker. Nampak tak ada marker warna oranye, warna biru, warna turquoise semua ada kan? Ada sir. Ada kan? Okey, lepas tu awak nampak dia punya tracker tu kecil. So awak boleh pergi dekat sebelah kiri tu, awak nampak ada track point size tu. Track point size tu kita boleh besarkan dia. Supaya kita boleh nampak kita punya tracking point tu. Awak boleh besar, enlarge kan lah, besarkan dia punya tracking point tu supaya kita nampak. Okey. So itu adalah tracking point data yang telah di-capture menggunakan kita punya 3D tadilah. So maksudnya sekarang ni dia create 3D dimensional punya data dekat atas kita punya footage. Alright. Okay. So apa yang saya nak buat sekarang ni, kita nak bermula daripada sini. Kalau perasan bila kita scrub over ataupun kita roll over, kita punya data ni dia akan berbawah ni lah. Sebab saya nak text saya berada dekat awal ni. So apa yang kita boleh buat, kita ambil kita punya mouse, kita letak dekat mana-mana track tu. Perasan tak? Dia ada macam ada bulatan tu. Ada bulatan belang-belang tu. Ada sir. Ada, okey. Benda tu kita panggil sebagai planner. Okey, planner. Planner ni adalah digunakan untuk kita nak setkan dekat macam mana objek kita ni kita nak letak. Okey. Kalau awak tengok pada skrin saya sekarang ni, kalau kita ambil planner macam tu, kita setkan macam tu, maksudnya tag saya ni akan membaring. Kalau ada gambar saya pun, gambar saya akan membaring. Okey. So kalau saya cari track point lain saya cari track point yang lain. Okey. So kalau macam ni, okey. Sekejap kalau macam ni, saya punya track point tu dia akan berdiri tegak menghadap kamera saya. Alright, okay. So apa saya nak buat sekarang ni, saya nak cari track point yang di mana saya punya tracking point tu dia berdiri sama seperti dengan saya punya laptop tu. Okay. So kena cari tracking point yang di mana dia sama dengan saya punya laptop tu. Okay. So maybe for example dekat sini saya tak jumpa, saya roll over, scrub sikit, okey, ke depan sikit. Okey, nampak macam ni. Ni saya dah jumpa tracking point yang ni yang ni. Alright. So dia mesti menghadap sama slanted dengan saya punya laptop tu. Okey, jumpa tak yang macam ni? Jumpa? Jumpa tak? Jumpa sir, jumpa. Okey. Bila dah jumpa macam ni, okey, apa yang kita perlu buat? Okey, kita right click. Maksudnya dia dah ada kita punya tracking point tu. So kita kena right click, kita kena ambil yang the first one tu. Okey, create text and camera. Okey, tekan pada create text and camera. Okey, so dia akan keluar teks. Dan bawah tu pun akan ada layer teks, akan ada layer tracking 3D camera. Okey. Ya. Tadi. Dah jumpa yang kita punya point tadi, right click. Lepas tu ambil yang the first one tu, create text and camera. Okey sir. Alright, okay. So bila kita dah ambil yang the first one tu, okay, nanti dia akan ada keluar teks ni. So apa yang kita boleh buat, kita boleh modify kita punya teks dengan tekan pada layer teks ni. Kita boleh ubah apa yang kita nak tulis lah pada kita punya teks ni. Okay, katalah for example saya tulis dekat sini, this
is, sorry, this is my Mac. Okay, so itu perkataan dia lah. Saya tulis tu, this is my Mac. Okay, so sama juga macam tadi sebelum ni, kita boleh adjust dia punya sizing kalau nak kecilkan. Okay, nak besarkan boleh juga. Okay, alright. Okay, and then saya nak tukar saya punya color, nak jadi a bit color biru-biru sikit. Okay, so sekarang ni kalau awak nampak, kita punya position tu dia dah jadi lain tau. Kalau awak boleh scrub awak boleh scrub, maksudnya awak nampak tak? Nampak tak? Teks tu dia akan ikut jadi macam 3D. Alright, okay. So saya mula daripada depan, mula-mula awal-awal ni. Okay. Alright, okay. So apa yang kita buat sekarang ni, saya punya tulisan ni kalau saya letakkan pada bahagian depan ni, straight ni maksudnya kamera saya betul-betul menghadap saya punya laptop ni. Nampak tulisan saya ni macam sengit sebelah kiri. So kita kena adjust kita punya tulisan kita. Okay. So untuk adjust kita punya tulisan kita pergi dekat layer kita punya teks tu, tekan arrow kecil tu, nanti ada perkataan transform, tekan perkataan transform, and then you guys punya scale, you guys punya orientation, you guys punya X, Y dan Z punya tu. So dekat sinilah kita do some kita punya adjustment. Okay. So kita tengok kita punya orientation kita ni. Okay, so you adjust you guys punya orientation tu, bagi dia tegak balik. Okay, alright, tegak balik. Okay, done. Okay, dah tegak tu. Lepas tu kita boleh kedepankan dia. Okay, dekat atas ni kalau perasan ada this warna hijau, arrow hijau merah ni ini you guys boleh clickable you guys boleh kedepankan. Nampak saya tarik biru ni. Pernah buat 3D kan? Pernah buat 3D kan? Semua pernah buat 3D kan Pernah. Okey, dia sama macam konsep 3D Okey, so nampak tulisan saya tu dah ke depan. So sekarang ni saya turunkan dia ke bawah supaya dia berada betul-betul di atas meja. Okey. So macam ni. Saya punya tulisan tu So yang ni saya tolak dia ke sana sikit. Okay, so orientation dia okay. So you kena adjust lah orientation dia sebagai macam mana Okay, so now dah settle tu, maksudnya sekarang ni saya boleh do my rendering. Bila saya buat saya punya rendering, tengok apa jadi pada saya punya teks tu. Teks saya ni berada di atas meja. Seperti sekarang ni sebenarnya saya tengah shoot sekali dengan teks tu di atas meja. Okay. Sebenarnya nak nampak lagi cantik apabila saya boleh letakkan teks tu dalam 3D lah. Okay. Tapi teks 3D tu saya tak ajar awak lagi. So jadi kita letak teks biasa dulu. Nanti saya akan ajar awak macam mana kita nak buat 3D teks. Okay. So bila ada 3D teks, barulah kita nampak 3-dimensional punya teks dekat atas meja lah. Okay. So benda ni bukan sahaja boleh apply pada teks sahaja. Jikalau awak ada 3D object, okay, awak punya apa ni grafik ke dan sebagainya, awak boleh apply this kind of punya method dekat dalam awak punya tracking data tu. Okay. Lepas habis tu cuba render, tengok apa efek awak dapat. Sepatutnya kena apply 3D, kena ada apa tu shadow dan sebagainya.
Okey, dah render? Dah sir. Okey, jadi tak 3D text? Jadi Dia macam tracking kan? dia macam Okey, nampak? Saya punya preview So kita akan nampak dia macam seperti teks tu berada dekat atas meja. Okey. Sebenarnya tak ada pun teks tu, tapi seperti dia berada dekat atas meja. So benda yang sama kita boleh apply pada kita punya objek. Kalau awak ada 3D objek pun awak boleh masukkan. So di tracker lah. Okey. So basic tracking tu dia lebih cepat dan lebih mudah. Yang 3D tracker ni pun sama juga. Awak ada banyak points, you guys boleh select what point you guys nak letak dan sebagainya untuk kita punya 3D tracker ni. Alright, okay. So hopefully dah lepas ni you guys boleh complete dapat satu benda yang lebih menarik lah dengan based on pada 3D tracker dan juga ni. Okay, satu lagi. Okay, sebenarnya saya bukan nak ajar awak menggunakan untuk kita punya tracking ni untuk jadikan kita masukkan video dalam ni. Sebenarnya kita boleh off video. Tengok kalau saya off saya punya video hitam So awak tengok apa akan jadi pada teks ni? Kita akan nampak dia seperti di dalam 3D punya motion. Jadi tak payah kita buat manually sebab dia dah tracking siap-siap. So tracker ni saja dah ada data dia. Sama juga macam tadi lah. Kita sebenarnya boleh off sahaja kita punya kamera dan kita boleh dapatkan kita punya kita punya tracking punya data tadi. Alright, okay? Boleh? So far okay, boleh? Okay, sir. Alright, Boleh, okay. sir. Settle Alright, okay. Satu lagi last. Oh, ni last Okay, selama saya ajar awak ni saya tak pernah ajar awak macam mana nak output lagi kan? Belum kan? Selalu saya suruh awak screenshot kan? Yes, sir. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak output dia. Okay. Untuk output dia, untuk keluarkan dia, awak kena pergi dekat file, sekejap Pergi dekat file. Jap. Tu. Pergi dekat export. Okey. Add to rendering punya ni, queue ni. Okey. Add to rendering punya queue. Sebenarnya dia ada tab dia. Jap mana dia punya tab render je. Render. Patutnya dia ada dia punya tab render dia. Okey, tak apa. Pergi dekat file. Lepas tu pergi dekat export. Okey, lepas tu dekat ni add to rendering punya queue tu. Nanti bawah ni akan keluar ada rendering queue ni. Okey? Ada keluar tak ni? ada sir. Okey. Kita tengok dekat bawah tu dia ada pelbagai berjenis setting. Okey, first kita ada renderer setting, lepas tu output module, lepas tu kita ada log, lepas tu kita nak output tu dekat mana. Okey, so kita pergi first dulu, rendering setting. Okey, kalau klik pada rendering setting tu, okey, tekan arrow sebelum dia tu, awak akan boleh baca apa yang dirender. Ini adalah yang setting lah. Okey, dia akan bagi tu best quality, full resolution 1920 x 1080, all this kind of punya things lah. Okey. Dan kalau you guys nak adjust, you guys boleh adjust best setting tu jadikan kepada ikutlah you guys nak macam mana. You guys nak buat custom ke, nak current setting ke, terpulang. Alright, okay. So normally saya akan leavekan dekat situ sebagai best setting. Okay, yang kedua kita ada output module. Okay, output module ni adalah jenis modul yang kita nak keluarkan. Kita nak dia compression. Compression apa kita nak pakai? Kita nak lossy ke, lossless ke? Okey, kita boleh setkan dekat sinilah. Kalau tekan pada output module tu awak ada macam-macam. Kita boleh pakai kita punya rendering punya
kita punya apa ni codec. Okey, rendering codec kita nak pakai apa? QuickTime, kita nak pakai TF, okey. Normally saya setkan kepada lossless saja. Tak payah usik apa benda settle dekat situ. Alright? Okey. And then dekat last one ni, okey, dekat sini output tu, ini kita nak save kita punya file dekat mana? Alright, okey. So selalunya kita tekan dekat button plus lah. Okey. Tekan dekat button plus. Tekan dekat button plus pula. Selalunya kita akan set kita punya output tu dekat mana? Pergi dekat arrow yang sebelah yang awak punya perkataan tu. Okey. Lepas tu awak boleh tekan custom lah. Okey. Custom awak boleh set awak nak dia output dekat mana. Alright. Okey. Nak dia keluarkan dekat mana. So kata macam for example dekat sini location, dekat sini dia akan bagi tahu. Ni tak payah ni. Saya tak render lagi. Com folder. Okey, saya ambil yang first one com folder and name. Bila kita create com folder and name tu, alright, sepatutnya dia akan bagi tahu kita lokasi dekat mana kita save kita punya file. Ada tak dia bagi tahu kat situ? Okey, bila awak klik kat situ, dia akan keluar dekat mana kita save kita punya file kita punya folder. Ni, nampak ni. Okey. So dekat desktop, QuickTime, dia akan bagi tahu semua-semualah. So kita akan save kita dekat sini. So tekan save. Dia belum save lagi dia belum output. Untuk output awak kena pergi kat sebelah kanan tu, awak nampak ada perkataan render. Alright, ada perkataan render. Okey. Klik dekat situ perkataan render. Bila klik perkataan render, barulah dia mula rendering. Nampak? Dia akan render, akan ada garisan warna biru tu, maksudnya dia tengah render lah kita punya video tu. Kalau tadi awal-awal kita dah render, so tak ada isu, dia just akan playback balik untuk kita double check betul ke tak betul kita punya video ni lah. Alright, okay. So let the process run through dulu. Sekali kita. Sekali lagi jap biar saya habis render ni jap. Sekali lagi tu mula daripada mana? Render. Okey jap Okey. Saya ada bunyi gitu. Okey. So untuk render lagi sekali okey, kita dah siap kita punya ni. Kita pergi dekat file. Okey, pergi dekat file, lepas tu pergi dekat export, tekan add to render queue. Okey, tekan to add render queue tu, nanti dia akan keluar dekat bawah ni satu Windows dia tulis render queue. Dekat situ kita ada kita punya setting lah. Okey, dekat sini tadi saya dah render yang the first one ni. Okey, ni saya tutup. Okey. So ada dua sebenarnya dekat sini. Maksudnya dua kali lah saya render. Okey. Dekat situ ada setting. Render setting saya setkan kepada best setting. Output saya setkan kepada lossless. Lepas tu yang ni output 2 ni. Output 2 tu awak boleh tekan awak punya nama file awak tu. Okey. Nanti dia akan keluar pop up. Dia akan bagi tahu dekat mana lokasi kita nak simpan kita punya ni lah. Okey. So kalau macam for example yang ni saya setkan dekat desktop. Okey, tekan OK, save file. Okey, lepas save, pergi kat sebelah kanan ada perkataan render, klik render. Lepas tu tunggulah dia punya timer dia jalan. Maksudnya awak dah save lah awak punya file tu. Alright, okey, boleh? Boleh, sir. Okey, so far semua okey, boleh? Boleh follow? Boleh, sir. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Boleh, sir. Okey, settle. Right. Okey. So untuk kelas hari ni saya dah jawab dua jenis tracking. Satu basic tracking kalau kita nak buat tracking text, okey. Satu lagi adalah
tracking menggunakan 3D tracker. So kalau kita ada item kita nak buat guna 3D tracker, kita boleh guna 3D tracker. Just kita collect the format dan kita buat all this kita punya tu lah, tracking kita tu dan sebagainya. Alright, okay. Dan saya dah ajar awak macam mana kita nak outputkan. Sebab saya tahu nanti awak akan buat final project awak tu, awak kena outputkan dia. So saya bagi tahu final project, awak buat assignment awak tu. Lepas tu awak nak kena outputkan dia. So saya bagi tahu saya siap lah macam mana untuk awak outputkan awak punya apa tu, video tu siap-siap. Alright, okay. So settle. Alright, okay. Untuk nanti saya akan upload video ni, so you guys boleh tengok balik. Siapa yang terlepas boleh tengok balik macam mana kita buat yang kita punya tracking tadi. Alright, okay. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Nanti kan awak dah output tadi kan? Dah keluarkan tadi kan? Nanti saya akan buat kat dalam Google Classroom, suruh awak submit yang awak dah output tu tadi. Nanti semua orang submit yang dekat yang Google Classroom nanti yang apa awak dah output tu tadi. Alright, boleh? Ya. Yang tracking yang mula-mula tadi nak output juga. Tak payah. Saya nak tracking yang 3D tracker tu je dulu. Yang output tadi yang mula-mula tu tak payah. Okey sir. Alright. Okay, ada soalan? Tidak. Alright, okay. Kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali semula minggu depan, hari Isnin. Dengan itu kita sudahi kelas kita dengan surah Al-Nas. Thank you guys. Assalamualaikum. Terima kasih, sir.